يا لقلب سرور قد توالى في حبيب حمى الأنام نوالا. يا لقلب حبيب حمى الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة والجمال. يا لقلبي ما حدا حال المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى واليا النجوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأنهبرانا صلى الله عليه. واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وروي في الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه
له القمر والغزل سلم عليه ونادى له القمر والغزل سلم عليه صلوا على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه من ذاك العروس وهو يحيي النفوس الذي ذاك العروس وهو يحيي النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يديه النصارى والمجوس اسلموا على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نور كالكوكب الدهور صلوا عليه نور كالكوكب الدهور صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد إلهنا بمحمد ذلك الفضل من الله
Subhanallah.
tanda kasih sayang Allah, dan Allah tak pernah putus kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah melebihi daripada kasih sayang yang ada di atas muka bumi ini. Demikian kita ini hidup dengan udara yang kita hirup sekarang ini adalah merupakan kasih sayang daripada Allah. Walaupun baru sebentar tadi kita bermaksiat kepada Allah, tapi masih dibenarkan oleh Allah untuk kita menghirup daripada udara yang diberikan oleh Allah. Makanan tetap dan minuman terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun mungkin sebelum kita makan dan minum itu kita bermaksiat, mengingkari, melawan kepada Allah, tapi Allah masih lagi mengizinkan kepada kita untuk menyuap makanan ke mulut, masih lagi mengizinkan gigi kita untuk mengunyah, masih lagi mengizinkan makanan itu untuk masuk dan disalurkan di dalam tubuh badan kita. Air yang kita minum masih lagi diizinkan oleh Allah. Alangkah kasih dan sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Tetapi sejauh mana kita cinta kepada Allah dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah dengan tanda kecintaan dan kasih sayangnya kepada hamba. Di antara yang paling besar tanda kasih sayang Allah kepada kita umat adalah menjadikan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan Nabi kepada kita yang digelar dengan rahmatan lil alamin, yaitu yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang terbaik menjadi nabi kita, menjadi sebab itu kita sebutkan tadi ya Hanana, alangkah beruntungnya kita. Sehingga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyusunkan kitab yang bertajuk Syaraful Ummah Muhammadiyah, kemuliaan, kelebihan umat Nabi Muhammad, yang dinukilkan satu persatu dari keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita nak sebutkan satu persatu tak habis pada malam ini, kita kena sambung beberapa kali, kita kena buat aja seperti ini.
Cukup saya nak berikan beberapa kelebihan umat Nabi Muhammad yang tak ada pada umat-umat sebelumnya dan ada bandingan terhadap umat yang sebelumnya. Seperti yang pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang disebutkan sebagai umat marhumah, umat yang dirahmati. Segala dosa dan kesalahan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembunyikan kejahatan dia dan juga kesalahan dia, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan umat sebelumnya, kalaulah sekiranya malam semalam dia buat kesalahan, contohnya dia pergi sekodeng, dia pergi mengintai rumah orang, besok siang orang lalu di depan rumah dia, di depan pintunya akan tertulis Fulan bin Fulan semalam dianya sekodeng di rumah ini. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga. Kalau dia buat kejalahan yang lain, dituliskan lagi di depan pintu rumahnya. Tapi kita umat Nabi Muhammad ditutup oleh Allah aib dan kesalahan-kesalahan kita. Hanya Allah minta kepada kita untuk kita bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah, maka bukan hanya Allah tutup, bahkan Allah akan ampunkan. Alangkah beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dahulu mereka itu kena najis di pakaiannya atau di tubuh badannya, mereka tak boleh cuci dengan air. Mereka terpaksa memotong tempat yang terkena najis tersebut. Kalau sekiranya terkena di bajunya, maka dia mesti potong di tempat yang terkena najis itu. Kalau terkena yang tempat lain, dipotong, dan dipotonglah tempat yang terkena najis itu. Tidak boleh di dalam syariat mereka untuk membersihkan dengan air seperti syariat di dalam syariat kita. Tapi kita umat Nabi Muhammad terkena najis, kita ambil air dan kita bersihkan, hilang warna, rasa dan bau, maka dia sudah menjadi tahir dan suci. Tapi umat dahulu tak boleh. Bahkan dia lebih dahsyat lagi, kalau kena tubuh badan pun terpaksa dipotong daging yang terkena najis tersebut. Alangkah beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah umat dahulu mereka itu dalam harta rampasan perang, kalau sekiranya mereka mendapatkan harta ghanimah, mereka tak boleh gunakan walau sedikit pun. Mereka mesti mengumpulkan harta tersebut. Kemudian bagaimana? Akan datanglah api yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjilat segala harta yang ada. Tetapi umat Nabi Muhammad, mereka dapat untuk mengambil bahagian-bahagian yang didapati daripada harta-harta yang dikumpulkan. Alangkah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu kalau buat kesalahan dan mereka ingin bertaubat kepada Allah, mereka mesti membunuh diri mereka sendiri. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam dia bermunajat kepada Allah, dia kembali ketika itu melihat kaumnya sedang murtad, syirik, mensyirikkan Allah, menyembah kepada lembu Samiri. Sehingga ketika mana ditegur dan dimarah oleh Nabi Musa, akhirnya mereka sedar dan mereka nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan hendaklah mereka itu membunuh diri mereka sendiri. Bayangkan bagaimana nak bunuh diri sendiri. Mereka rasa tak sanggup. Akhirnya mereka dikatakan bagaimana caranya, iaitu kamu membunuh kamu sendiri. Mereka mengatakan, bagaimana kami sanggup ya Nabi Allah, bagi tahu kepada Allah. Kami nak tikam nanti yang ada di depan kami ini adalah anak beranak keluarga, dan bagaimana kami nak membunuh kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ketika itu gelap gelita, sehingga apa yang mereka tikam dan yang mereka bunuh itu mereka tak kenal sama sekali, sehingga semuanya mati
Ini cara taubat di zaman ataupun pada kaum ataupun daripada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Nabi Muhammad taubat kepada Allah cukup ketika itu dia hanya bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala kesalahannya diampunkan oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-Ku yang telah pun mereka itu buat perkara-perkara yang bertentangan, yang keluar daripada kebenaran. Allah pujuk lagi, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa seluruhnya. Allah, peluang kepada kita umat Nabi Muhammad ini, untungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak syaklah ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam, sehingga kita umat Nabi Muhammad mendapat bahagian rahmat yang paling besar, sehingga segala kelebihan yang kita sebutkan tadi ini sebahagian kecil dari kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak disebutkan tak cukup, di antaranya lagi di akhirat lagi. Di akhirat, inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta yadkhuluha anta wa inni haramtuha ala sairil umam hatta yadkhuluha ummatuka. Allah mengatakan, aku haramkan syurga untuk dimasuki oleh seluruh nabi-nabi kecuali setelah engkau wahai Rasulullah masuk dulu. Dan aku haramkan syurga itu pada setiap umat kecuali umatmu masuk dahulu. Allah, kita umat terakhir, kita akan masuk syurga dahulu. Kerana apa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang kita baca tadi, kita berselawat sungguh-sungguh memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita kat dunia ni kalau boleh kena panggil nama Nabi Muhammad, sebab nanti di akhirat kita akan panggil semua orang, bukan kita saja, seluruh, bukan kata umat Nabi Muhammad, seluruh manusia akan memanggil nama Nabi Muhammad. Kerana ketika mana mereka pergi kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Idris, kemudian pergi kepada para anbiya wal mursalin, semuanya mereka mengatakan nafsi, tidak, aku tak. Ketika itu mereka semuanya pergi kepada baginda Rasulullah. Kalaulah di dunia ini kita tak memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak adakah suara kita akan didengar nanti di akhirat ketika ramai orang ketika itu memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu umat Nabi Muhammad ini perlukan kepada untuk dikenal oleh Nabi di dunia, jangan di akhirat. Maksudnya kalau dikenal di dunia, dia akan terkenal oleh baginda Rasulullah di akhirat. Tapi kalau nak mengharapkan hanya kenal di akhirat saja, iaitu kita turut serta dengan rombongan manusia yang berduyun-duyun kepada Nabi, kita bimbang kita juga termasuk dan hanyut di dalam lautan manusia itu. Sebab itu Nabi berikan kita beberapa tips untuk bagaimana Nabi nanti nak kenal kepada umatnya. Di antaranya adalah dengan kita melebihkan anggota wudu. Nabi bongkar rahsia, supaya nanti kenapa Nabi bongkarkan rahsia ini? Kerana Nabi diberikan janji oleh Allah, dan doa Nabi yang paling utama ditangguhkan oleh Nabi. Tak pernah Nabi minta di dunia ini, Nabi minta doa, tetapi satu doa besar yang selalu pernah didoakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Semua dah minta dah doa-doa besar. Nabi kata tak, aku nak tangguh bila di akhirat nanti. Dan Nabi ajarkan kepada kita, aku akan kenal kepada kamu melalui ghurral muhajjalin, iaitu daripada cahaya yang akan memancar min atharil wudu, iaitu dari kesan wuduk kamu. Nabi bongkar rahsia supaya Nabi nak kenal kepada umatnya. Sebab kalau kita dikenali oleh Nabi nanti, kita tak akan dilepaskan oleh baginda Rasulullah SAW.
Di antaranya apa? Yaitu orang yang sentiasa sujud kepada Allah, maka akan memancarlah di dahinya itu simahum fi wujuhim min asaris sujud, yaitu akan memancar dari dahi-dahi mereka itu daripada kesan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dikenal oleh baginda Rasulullah. Ada lagi Nabi ajarkan kepada kita bagaimana Nabi nak kenal kepada kita. Kata baginda Rasulullah, banyakkan selawat kepada aku. Sesungguhnya orang yang paling hampir kepada aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Nabi bongkar rahsia itu. Kalau Nabi nak harap selawat kita, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah saja berselawat kepada Nabi, tak perlu dah selawat kepada orang yang lain pun tak perlu. Tapi tak cukup begitu, Allah mengatakan para malaikat, sehingga dikatakan berapa banyak malaikat tak terhitung banyaknya. Bahkan nak mudah untuk kita faham berapa banyak malaikat di seluruh alam ini, di atas muka bumi ini. Kita katakan setiap jengkal itu ada malaikat. Semuanya berselawat kepada baginda Rasulullah. Jadi buat apa kita berselawat kepada Nabi? Untuk kita dikenali oleh baginda Rasulullah SAW, untuk kita dekat nanti pada hari kiamat dengan baginda Rasulullah SAW, untuk kita dirahmati. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. 10 rahmat diberikan oleh Allah. Bukan Nabi nak harap sangat selawat kita untuk nak sampai kepada Nabi, tapi Nabi nak sangat umatnya berselawat supaya umatnya mendapat pulangan, iaitu rahmat, dan juga nanti dekat dengan baginda Rasulullah, sehingga mudah Nabi ketika itu akan cuba dengan syafaatnya memberikan kepada kita syafaatnya pada hari kiamat. Lebih dahsyat daripada itu, Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat di kalangan kamu itu akan berjatuhan atau nak jatuhkan perjatuhan ke dalam neraka Allah, seperti mana ulat-ulat yang akan jatuh ke dalam api. Tetapi ketika itu aku akan menyelamatkan kalian. Aku akan memegang pinggang-pinggang kalian untuk mengeluarkan kalian dari terjatuh di dalam neraka. Nabi tak sebut Nabi akan pegang rambut, Nabi tak sebut Nabi akan pegang tangan, Nabi tak sebut Nabi akan tarik kaki, sebab ini kemungkinannya tak berapa selamat, takut terlepas dan sebagainya. Nabi kata aku akan memeluk pinggang kalian. Sungguh Nabi berusaha untuk menyelamatkan kita, umatnya. Allah, alangkah kasih dan sayangnya Nabi kepada kita umat. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekian senarai kelebihan jadi umat Nabi Muhammad. Cubalah agaknya 5 perkara yang kita senaraikan sehingga baginda Rasulullah bangga pula kepada kita. Apalah yang agaknya 5 perkara yang kita buat, yang sehingga Nabi ketika melihat 5 perkara itu, Nabi akan bangga kepada kita. Cuba kita fikir tengok. Atau tak ada pun satu perkara yang menyebabkan Nabi berbangga kita menjadi umatnya. 5 itu hanyalah perkara yang sangat sedikit. Lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, apa yang mereka buat. Badrun nufusi ma'an nafaisi hana. Mereka mengorbankan bukan kata apa saja, harta bahkan nyawa mereka dikorbankan demi cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Apa agaknya yang kita korbankan untuk tunjuk rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau selawat pun ala kadar saja. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu datang kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak bahagi masa sekarang. Sayyidina Ubay terkenal dengan Ahlul Quran. Dia nak bahagikan masa dia supaya setiap masanya itu terpenuh dengan amalan-amalan saleh. Dia tanya kepada Nabi, berapakah yang perlu aku jadikan dan peruntukkan masa untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, terpulanglah kepada kamu. Kalau begitu aku akan jadikan 1/3 masaku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau 1/3 kau nak buat, terpulang kepada kamu.
Tetapi kalau kamu tambah lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, setengah. Nabi kata terpulang kepada kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi lebih baik. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah, pun boleh terpulang kepada kamu. Tapi kalau kamu tambah pun lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktuku akan kuperuntukkan untuk berselawat kepadamu. Apa kata baginda Rasulullah? Nabi mengatakan, Allah akan memadamkan dan mencukupkan apa kekuranganmu dan akan mengampunkan segala dosamu. Subhanallah. Ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab dapat tu diamal sungguh. Al-Quran dibaca, selawat dibaca sungguh banyak. Kita ni taraf Ubay bin Ka'ab pun tidak. Waktu kita habiskan untuk ingat kepada siapa? Allah. Ingat kepada Rasulullah. Mana masa kita dengan Allah? Mana masa kita dengan baginda Rasulullah? Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kasih itu. Diberi kepada kita peluang untuk ingat kepadanya dan ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita dikurniakan anak? Kurniaan Allah kepada kita anak, pertama adalah untuk kita kembali ingat kepada Allah. Tetapi kalau kita tak pandai dan menghargai kurniaan yang diberikan oleh Allah, bukan bahkan ianya mengingatkan kita kepada Allah, menjadikan kita lalai pula kepada Allah. Yang sepatutnya anak ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah nak tarik supaya kita ini ingat kepadanya, sehingga dikurniakan kepada kita seorang anak atau lebih. Dan dengan anak itu pula juga supaya kita ingat kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Sebab kita pasti tidak nak anak kita menjadi anak yang baik dan tiada rujukan kebaikan melainkan kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun ayahnya itu, Masya Allah, perangainya teruk, tak pernah dia kata aku pun nak anak aku pun jadi teruk seperti aku. Tak pernah dalam sejarah. Begitu juga orang perempuan. Tak pernah lagi saya dengar perempuan yang brutal, yang dahsyat. Nak suami macam mana? Dalam keadaan ganas-ganas dia jawab, saya nak suami yang beriman, yang boleh membimbing saya ke arah kebenaran. Tak pernah lagi saya dengar dia kata saya nak juga brutal macam saya juga rock. Tak pernah lagi. Sebab apa? Ini fitrah manusia, iaitu suka kepada kebaikan-kebaikan dan ingin kepada kebaikan-kebaikan. Maka anak yang dikurniakan itu sebenarnya adalah untuk kita ingat kepada Allah dan ingat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan itulah hendaklah kita menumpukan perhatian kepada anak di dalam mendidik mereka untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula lagi ketika mana dikandung, kemudian ketika dilahirkan, kita mulakan dengan azan dan iqamah. Kenapa? Karena supaya yang mereka dengar ketika keluar daripada perut ibu, dari rahim ibu mereka, tak ada kalimat lain melainkan kalimat yang membesarkan kepada Allah dan juga bersyahadah dan juga bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu sebagai utusannya, dan juga mengingatkan tentang solat dan kejayaan. Ini adalah merupakan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Kalau para sahabat dulu di azan, di iqamah, tak akan ada yang boleh masuk di dalam mulut mereka dan di dalam perut anak mereka kecuali mereka akan pergi di rumah Nabi Muhammad SAW. Walaupun rumah dia jauh, tetap tak akan diberikan ketika itu apa yang akan masuk pertama di dalam mulut dan juga di dalam perut mereka, kecuali adalah apa yang disuap oleh baginda Rasulullah. Yang masalahnya bukan masalah sahabat. Sahabat ini lahirnya bukannya mesti satu waktu je, waktu zuhur saja lahir. Tak. Yang kita tengok dengan apa yang kita sebutkan ini adalah bagaimana kehebatan Nabi itu melayani daripada sahabat-sahabatnya, yang kalau lahir pukul 2 pagi pun mereka akan pergi jumpa dengan Nabi. Nabi akan bangun dan Nabi akan tahnik, iaitu membelah mulut dan memasukkan kurma di dalam perut bayi tersebut. Kalau tuan-tuan 2-3 pagi lahir anak pergi rumah saya, minta maaf saya tak bangun. Tapi baginda Rasulullah tak pernah menolak permintaan siapa pun.
Tak pernah. Sehingga dikatakan Nabi kalau orang minta tak pernah mengatakan tidak. Subhanallah. Sehingga ada satu ulama besar, dia pegang sungguh sunnah ini. Dia kata aku tak akan cakap tidak. Memang semua orang apa cakap pun dia cakap ya. Tidak ada perkataan tidak, kecuali satu saja. Apa dia? La ilaha illallah. La itu dalam la ilaha illallah. Yang lain semua orang minta ya bagi. Subhanallah. Sampai begitu sungguhnya. Alangkah pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kita itu kita nak didik untuk kenal kepada Allah. Dan awalnya betul lah kita dah azan dah, dah iqamah dah. Tapi tak cukup dengan itu. Anak-anak kita kena kenalkan mereka kepada Allah. Bacakan Al-Quran, berzikir dengan mereka. Yang ibu ayunkan anak itu, nak ayunkan lagu apa ni? Lagu apa? Lagu klasik. Lagu yang sekarang ini apa? Lagu dodoi-dodoi. Alangkah indahnya Islam itu juga ada yang disebutkan qasidah, ada syair-syair indah, ada selawat dan zikrullah yang juga boleh dilagukan. Seperti mana yang kita dengar tadi, sepatutnya ibu mendodoikan anak itu dengan selawat kepada Nabi supaya yang masuk. Kerana anak ini apabila dilahirkan, yang pertama berfungsi adalah pendengarannya dulu. Bukannya dia nampak. Kita buatlah muka macam mana pun buruk ke apa depan dia tak nampak kita. Tapi yang kita cakap, yang kita ucapkan sangat-sangat dia dengar. Jadi nak masukkan dalam pendengaran dia itu apa dia? Al-Quran, zikrullah, selawat kepada Nabi. Yang ini kita sebagai ayah dan ibu kena buat. Kemudian kalau dah besar, dah boleh faham sikit-sikit, dah faham dah, nak kena cerita. Sebab kita ni memang begitu, suka cerita kepada anak. Sebab kita tahu anak kita ni suka dengar cerita. Cerita apa yang sepatutnya kita ceritakan kepada anak? Sepatutnya cerita yang paling hebat adalah cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang kita nak cerita Cinderella ni? Kenapa yang kita nak cerita Snow White ni? Kenapa yang kita nak cerita apa benda lagi ni? Ya Allah. Sebab kita ni sudah terdidik dari dulu dah dan ditipu dengan cerita-cerita palsu ini. Sehingga cerita tu tak pernah habis pun. Dia buat pula cerita filem pula. Dia buat cerita ini dan sebagainya. Supaya apa? Kita hanyut dengan tipu daya tersebut. Yang akhirnya apa yang ditipu itu sudah meracuni kepada pemikiran kita dan anak-anak kita. Sepatutnya cerita yang kita ceritakan kepada anak kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hebatnya kalau kita boleh ceritakan kisah Nabi. Tak habis cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka daripada sirah baginda Rasulullah, daripada awal kita nak cerita kepada anak kita, alangkah banyak cerita menarik daripada baginda Rasulullah. Bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diciptakan, sebelum Nabi dilahirkan, semuanya ada kisah menarik. Peristiwa bergajah, bagaimana yang tentera bergajah, itu kan cerita yang menarik. Yang anak kita pun suka gajah, tengok kat zoo tengok gajah. Ingat dulu kisah yang mak cerita, ayah cerita tentang tentera bergajah. Masa tahun gajah itulah Nabi SAW lahir. Kan cantik tu. Ini tengok cerita apa, tengok gajah tu, tinggal cerita kartun gajah. Apa cerita kartun gajah? Allah Alam. Ada. Tarzan ingatnya. Kan ada. Pergi jumpa dengan contohnya nampak apa? Musang atau serigala. Teringat kisah baginda Rasulullah. Bila satu ketika seorang penggembala kambing, dia nampak seekor serigala, dia pergi ambil kambing dia, tapi rupanya dia cekap lagi. Dia boleh cepat juga dia terkam dan dia ambil balik kambing itu. Serigala tengok kepada penggembala kambing. Dia kata apa? Dia cakap. Dia kata, kenapa kau ambil rezeki yang Allah tetapkan untuk aku? Penggembala kambing itu punya pening. Dia kata, ya Allah, hebat, ajaib. Serigala bercakap, dia kata. Tengok serigala punya hebat. Dia tak cakap memang ajaib pun. Dia cakap ada yang lebih ajaib daripada ni, kau tahu? Apa dia?
di Madinah sekarang, iaitu di tempat banyak pokok kurma itu, ada seorang Nabi yang sedang menceritakan tentang wahyu Allah, tentang perkara-perkara yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Yang itu lebih hebat lagi, dan tapi orang tak beriman kepada itu lebih pelik dan ajaib lagi, kata dia. Terkejut bukan pada kami. Ya Allah, betul ke? Betul. Bukan pada kami kita pergi ke Madinah dalam perjalanan, sampai ke Madinah, masuk masjid baginda Rasulullah. Nabi nampak, Nabi senyum kepada dia. Nabi panggil. Dan dia beriman di hadapan baginda Rasulullah. Nabi kata, ceritakan apa yang berlaku kepada kamu. Dia terkejut. Ya Allah, tahu juga. Diceritakan. Serigala bercakap kepada aku dan menyatakan bahawa mengetahui tentang Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malulah kita kalau kita tak kenal kepada Nabi, sedangkan serigala lebih kenal kepada baginda Rasulullah SAW. Tengok serigala, kita ingat cerita Nabi. Kalau kita tengok apa, ghazal, rusa ataupun seperti kijang, kita ingat ketika baginda Rasulullah SAW berjalan di dalam hutan bersama dengan para sahabat, dia nampak ketika itu ada seekor ibu kijang yang dikena jerat, tapi tak ada orang tuan yang dunia jerat tu tak ada lagi. Tiba-tiba kijang itu bercakap kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau dengar tak suara? Suara apakah itu?" kata Rasulullah. "Itu anak aku." Kijang itu bercakap kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau dengar tak suara? Suara apakah itu?" kata Rasulullah. "Itu anak aku menangis ya Rasulullah. Dia ingin aku usulkan dia, aku beri makanan kepada dia. Tolonglah ya Rasulullah, kau lepaskan aku sekejap supaya aku boleh susukan kepada anak dan beri makan kepada mereka. Nanti dah selesai, aku masuk balik dalam jerat ini." Kata Nabi, "Aku tak boleh buat begitu. Sebab ini jerat bukan aku punya. Orang yang menjerat itu lebih berhak daripada aku." Tapi dia merayu kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tolonglah, aku berjanji aku tak akan mungkir janji aku." Maka Nabi dengan sifat kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, bahkan seluruh makhluk, dilepaskan oleh baginda Rasulullah. Dia lari ketika itu, masuk ke dalam tempat hutan tu. Kemudian tak berapa lama setelah beberapa waktu, dia datang balik. Dia duduk ke dalam tu balik. Yang ketika itu rupa-rupanya tukang jerat tu dah ada kat situ dah. Dia tengok, datang balik masuk. Terkejut dia. Dia tanya kepada Rasulullah, "Apa yang berlaku?" Kata Nabi, "Minta maaf, tadi aku terpaksa lepaskan dia kerana merayu kepada aku untuk memberikan minum kepada anak-anak. Tapi dia dah berjanji dia akan kembali balik untuk menempati tempat yang dia ada awal tadi. Dan dia telah menepati janjinya." Apa kata penjerat tadi? "Demi Allah ya Rasulullah, dengan berkatmu ya Rasulullah, aku tak akan membunuh kepada dia, bahkan aku akan lepaskan kepada dia." Dilepaskan. Lari ketika itu kijang tersebut sambil menggoyangkan dan seolah-olah menari di hadapan Nabi, bergembira, berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Kijang pun amanah juga, menepati janji juga, tubuhnya manusia. Yang berjanji dengan baginda Rasulullah, kita ini semua berjanji dengan Nabi untuk nak gembirakan dan tak nak menyakiti hati baginda Rasulullah. Kenapa kita katakan berjanji? Sebab kita menyatakan cinta kepada Nabi. Sebab pecinta itu mustahil akan menyakiti orang yang dia cintai. Kalau dia menyakiti orang yang dia cintai, dia berbohong dengan mengatakan dia cinta kepada orang itu. Sebab seorang pecinta itu, dia sanggup buat apa saja. Hari ini kita tengok penangan cinta, orang sanggup bunuh diri kerana cinta. Orang minta maaf, perempuan sanggup untuk serahkan maruah dirinya kerana cinta. Ini berharga sungguh, tapi kerana cinta sanggup serahkan. Kerana cinta kita lihat bagaimana, kerana dengan cinta itu orang sanggup untuk tinggalkan ibu bapanya yang pelihara dia daripada kecil. Tapi kerana cinta, tinggal ibu bapa. Subhanallah, kuasa cinta itu. Tapi kita dakwa kita cinta kepada Nabi, tapi kita banyak menyakiti dari menggembirakan kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah anak-anak kita ini amanah. Ceritalah kepada mereka cerita-cerita yang cukup luar biasa ini. Sebab baginda Rasulullah SAW mempunyai kisah-kisah kehidupan yang luar biasa.
yang kita hanya diingatkan dan diceritakan hanya sebahagian kecil saja. Itu pun jazakumullah khair kepada para ulama kita yang buat munasabah sambutan hari-hari kebesaran Islam. Kalau kita pergi pegang pula pendapat orang yang mengatakan bid'ah, yang tak boleh buat ni, semuanya tak ada dalil dan sebagainya, langsung kita tak kenal langsung kisah Nabi SAW. Jangan harap kita nak tahu. Dalam hal pun ada majlis seperti itu pun, banyaknya daripada umat Islam yang tak kenal kepada Allah, tak kenal kepada baginda Rasulullah. Sebab tak datang majlis. Kalau tidak ada awal Muharram dulu sambutannya, tak tahu apa nama bulan Islam, sekurang-kurang Muharram tahu dah, Ramadan 2 dah dapat, Syawal 3. Jadilah cuba nak semua buat daripada 1 sampai 12. Allah, saya tanya dalam ni, saya tahu semua tahu, tak payah tanya lah. Ini besarnya dan kebijaksanaan para ulama kita, supaya apa? Umatnya tak jauh daripada Nabi. Sebab musibah besar kepada umat dulu ni, kenapa bila mereka jauh daripada Nabi mereka, mereka membuang Nabi mereka, mereka menentang Nabi mereka, akhirnya diturunkan bala dan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah majlis-majlis seumpama ini kita kena hidupkan selalu. Kalau ada orang cuba mengatakan, oh asyik-asyik cinta Nabi, asyik-asyik cinta Nabi, tuan-tuan, agaknya batasan mana kita nak cinta kepada Nabi ni? Ataupun kita dah melewati batas tak? Cuba kita fikir tengok ya. Allah mengatakan agak-agak ni Nabi ni kita sayang, kita buat sekarang ni, lebih kita cintai tak daripada cinta kepada ibu bapa kita? Lebih tak kita sayang anak kita ke sayang Nabi? Kita sayang adik-adik kita ke sayang Nabi? Sayang harta kita ke sayang Nabi? Sayang perniagaan kita ke sayang Nabi? Sayang rumah kita ni semua kita cantik, kita tukar cadar, kita tukar apa? Langsir, sofa, kadang-kadang raya tu pening kepala suami dah. Masih kena tukar, nak cantik sungguh. Tapi sayang tak Nabi seperti itu? Hias tak dirinya dengan sunnah Nabi? Kalau tak sampai tahap itu, Allah, kita punya cinta kepada Nabi ni tahap nombor berapa tu, sepatutnya adalah mendahului daripada itu. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yuhibbul qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kalau sekiranya ibu bapa mereka, anak-anak mereka, adik-beradik mereka, suami atau isteri mereka, keluarga-keluarga mereka, 5. Yang ke-6, harta yang mereka sayangi itu, peragaan yang mereka takut rugi itu, rumah yang mereka sangat minat, seronok nak suka duduk dalamnya, lebih mereka dan salah satu daripada 8 itu, lebih dia cintai daripada cinta Allah, cinta Rasulullah dan cinta jihad di jalan Allah, maka nantikan daripada azab yang sangat pedih yang akan ditimbakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita buat hari ini, kita konon-konon orang kata asyik cinta Nabi, cinta Nabi, kita tak ke mana lagi sebenarnya. Ini hanya sebahagian kecil saja kita menzahirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Dan ini hanya sebagai perangsang baja yang kita nak suburkan di dalam jiwa kita, bukan yang dimaksudkan dengan keterlaluan. Dia punya batas senang saja. Imam Busiri bagi tahu senang. Biarlah, jangan buat seperti orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Itu je batas saja. Selagi kita tak menganggap Nabi itu Tuhan, terpulang kepada kamu nak puji setinggi mana pun, sebab sebanyak mana pun kau puji kepada Nabi, tidak akan dapat menandingi pujian Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hanya saja engkau wahai Rasulullah mempunyai akhlak yang terpuji. Allah puji, mana ada orang boleh tanding pujian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati Allah. Maka pada malam ini kita ambil 3 perkara. Syukur. Yang pertama, kita perhatikan diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan Rasulullah. Kalau kita berbangga bahawa Nabi itu sebagai Nabi kita,
carilah sebab untuk Nabi juga berbangga kita sebagai umatnya. Yang kedua, jadikan anak-anak kita ini, yang paling mereka kenal adalah Allah. Yang mereka kenal adalah baginda Rasulullah. Ceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah yang cukup luar biasa. Cerita baginda Rasulullah. Mukjizat Nabi ni ada kepada seluruh superpower yang ada kat dunia ni. Semua yang mereka buat ni tentang Superman, Spiderman dan sebagainya sebenarnya ada pada baginda Rasulullah SAW. Tapi mereka nak tutup tu supaya anak kita cenderung kepada itu, kerana kita tak tahu pun Nabi kita sebenarnya hebat dan mempunyai superpower yang dikurniakan oleh Allah. Yang ketiganya, tuan-tuan, marilah kita ini menghidupkan sunnah Nabi. Jangan pilih yang besar-besar, yang berat-berat, yang susah-susah. Pilih yang memang kita mampu buat sudah. Yang kita dah tahu dah. Kita semua ada tahu sunnah Nabi. Ada yang kalangan kita tahu sunnah bagaimana cara Nabi minum. Buat dari sekarang ini. Mungkin sebelum ni kita tahu tapi tak buat. Kita tahu sunnah masuk ke tempat baik seperti masuk musalla atau masjid dengan kaki kanan, tapi kita tak buat. Sekarang ni kita nak buat. Kita tahu kalau sekiranya kita ni nak tidur, cara tidur Nabi adalah menghadap sebelah kanan. Buat. Cuma ini ada excuse kepada suami isteri. Cara suami isteri tidur yang sebenar adalah saling berhadapan. Suami pandang isteri, isteri pandang suami. Ini romantiknya cara baginda Rasulullah. Ada harapan tak? Mana orang perempuan tak boleh dia berpaling dari memandang wajah suaminya tu, ibadah tu. Kalau dah sampai dah tak boleh tahan, bagi tahu minta izin. Bang, minta maaf lah banyak-banyak. Saya minta izin sangat, saya nak menghadap ke satu. Kena minta izin. Kita tahu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasulullah makan. Kita tahu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berpakaian. Kita semua tahu. Tapi bila kita nak buat ni? Nah, kita nak rangsang cinta itu. Kita nak suburkan kasih itu kepada Nabi. Dan apabila subur, segala apa yang kita tahu itu seumpama air yang mengalir, mudah saja dia akan ikut untuk kita buat. Tapi kalau kita rasa berat, sebenarnya yang kurang adalah cinta kita itu. Kerana para sahabat, apabila mereka mabuk cinta kepada Nabi, tak ada yang mereka akan tinggalkan daripada apa yang mereka tahu daripada baginda Rasul. Bahkan kalau nama Nabi saja mereka dengar, mereka terus sihat daripada sakit. Ketika Abdullah bin Umar dalam keadaan ketika itu kakinya semut, tahu semut tu, dia tak boleh bangun dah. Tiba-tiba ditepuk, sebut nama Nabi Muhammad, melompat dia berjalan, sihat. Sebab apa? Sebab cinta itu. Kita sebutlah nama siapa agak-agak. Tuan-tuan. Jadi begitulah 3 perkara yang saya nak ajak pada malam ini. Mudah-mudahan majlis ini bukanlah sekadar majlis yang kita anggap majlis yang biasa dan sebagainya, tapi agaklah majlis yang luar biasa, yang menjadi sebab untuk kita kenal kepada Allah dan kenal kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga tiada jalan lain kecuali kita akan benar-benar melaksanakan syariat Allah dan juga mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di dalam majlis ini segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permintaan kita semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat. Bukan hanya terhenti di sini, bahkan kita balik ke rumah tangga kita pun akan terus dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan oleh Allah. Kerana baginda Rasulullah pernah berjanji mengatakan orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini, apabila mereka bangun akan diseru kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Bangunlah kamu di dalam dan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Telah ditukar
keburukan dan dosa kamu kepada kebaikan. Ya Allah, tukarkan dosa-dosa kami kepada kebaikan. Ya Allah, berkat majlis pada malam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kami kasih kepada mereka. Ya Allah, mungkin ketika kalau mereka telah meninggal. Ya Allah, ampun dan juga luaskan kubur mereka. Ya Allah, jadikan mereka bersama para salihin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur mereka adalah daripada taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, kalau ketika mereka hidup itu mereka lalai kepada-Mu. Ya Allah, itu tidak lain kerana mereka sibuk menguruskan kami. Ya Allah, ampunkan kepada mereka. Ya Allah, kalau di hidup mereka pernah mereka menggunakan perkara-perkara yang haram. Ya Allah, itu kerana mereka nak mencukupkan kami. Ya Allah, ampunkan kepada mereka. Ya Allah, kalau sekiranya mereka itu di dunia lalai dan juga sedikit ibadahnya kepada-Mu. Ya Allah, itu kerana mereka sibuk menguruskan kami. Ya Allah, ampunkan mereka. Ya Allah, kami kasih kepada mereka. Ya Allah, kalau mereka masih hidup. Ya Allah, panjangkan umur mereka. Ya Allah, kasihlah mereka. Ya Allah, dalam taat kepada-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, akhirkanlah umur mereka dan umur kami. Ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga ya Allah, berikan ganjaran yang sebesar-besarnya kepada penganjur pada malam ini, kerana mereka menjadi sebab kami berkumpul pada malam ini dan mendapatkan kebaikan. Ya Allah, letakkan mereka itu dalam catatan kebaikan. Ya Allah, dan menjadi kenangan-kenangan kami nanti di surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga mereka yang menjayakan dan yang hadir di dalam masjid ini. Ya Allah, Engkau lah yang maha mengetahui hajat dan juga keinginan mereka, dan Engkau lah yang tahu bagaimana untuk membalas kepada mereka. Ya Allah, Engkau maha kasih, maha pemurah, maha penyayang. Ya Allah, berikanlah segala hak yang telah Kau janjikan kepada kami sebagai hamba. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada kami. Kami adalah fakir kepadamu, kami mengharap kepada Kamu, kami sentiasa ingin kepadamu. Ya Allah, maka kabulkan segala permintaan kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Allah mahdina bihudak, waj'alna mimma yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimma khalafa amraka wa asar, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
وسلم وبارك